Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan yang melihat video pada malam ini. Nama saya Wan Halina binti Wan Kisih dari Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Pada malam ini saya akan membentangkan tajuk model Girlish Ellie Model. Terdapat 10 komponen Girlish Ellie Model. Yang pertama, spesifikasi kandungan. Guru perlu memberi taklimat tentang kandungan pembelajaran kepada pelajar. Guru bertanggungjawab dalam membuat pilihan mengenai bidang kandungan yang akan diajar. Pemilihan bidang kandungan pembelajaran adalah berdasarkan dari kurikulum, bukanlah dari suka hati guru itu. Setiap pilihan kandungan adalah berdasarkan garis panduan daripada pihak atasan. Yang kedua ialah spesifikasi objektif. Objektif pembelajaran berkait dengan isi kandungan yang pertama tadi. Objektif mesti diukur dan ditulis sebagai kemahiran khusus yang harus ditunjukkan oleh pelajar dalam keadaan dan masa tertentu. Maksudnya, objektif setiap pembelajaran perlu dicapai oleh setiap orang pelajar dan guru perlu mengukur sama ada pelajar tersebut mencapai atau tidak objektif pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga ialah penilaian memasuki tingkah laku. Dalam komponen ini, guru hendaklah atau bertanggungjawab menentukan kemahiran semasa dan pengetahuan pelajar. Guru perlu mengajukan soalan sejauh mana pelajar telah mempelajari istilah, konsep dan kemahiran yang merupakan sebahagian daripada kursus ini. Guru dapat meneka pengetahuan yang sedia ada oleh setiap pelajarnya dengan menggunakan pelbagai kaedah. Guru harus membahagikan kandungan kepada beberapa unit dan memberi pra-ujian kepada pelajar pada awal setiap unit. Hal ini kerana daripada awal pra-ujian, guru dapat meneka sama ada pelajarnya telah pun mempunyai input sebelum guru memulakan pembelajaran. Yang keempat ialah menentukan strategi. Guru menentukan strategi pengajaran melalui proses menentukan berapa banyak maklumat yang harus digunakan serta peranan guru dan pelajar dalam proses pembelajaran. Pemilihan strategi berkisar dari tradisional, expository hingga pendekatan penyelidikan. Penentuan strategi pengajaran melalui proses menentukan berapa banyak maklumat yang perlu dilakukan oleh guru ini sangat penting dan ia berkait dengan yang ketiga tadi. Jika pelajarnya masih mempunyai kurang maklumat tentang sesuatu topik, jadi guru mesti mencari strategi pengajaran dan memberi tunjuk ajar tentang sesuatu topik sehinggalah para pelajarnya mahir dalam sesuatu topik itu. Yang kelima ialah organisasi dalam kumpulan. Pelajar dapat bekerja secara bebas, berpasangan atau berkumpulan. Ukuran kumpulan bergantung pada tugas yang akan diselesaikan. Organisasi kumpulan juga bergantung pada objektif dan bahan yang digunakan untuk menyampaikan isi. Selain itu, organisasi dalam kumpulan ini berkait dengan tugasan yang akan diberikan oleh guru sama ada jika tugasan itu mempunyai banyak markah dan banyak bahagian ataupun banyak kerja yang perlu dilakukan oleh pelajar. Jadi, pelajar memerlukan ahli kumpulan yang ramai untuk menyiapkan tugasan tersebut dan sebaliknya. Yang kelima ialah peruntukan masa. Ia bergantung kepada tempoh kelas dan organisasi aktiviti kumpulan. Jika sesuatu tempoh kelas itu sekejap,
maka masa yang diperlukan ialah hanya sedikit. Jika aktiviti kumpulan yang akan dilakukan oleh guru memerlukan masa yang panjang ataupun mengajar satu topik yang susah, maka tempoh masa yang panjang juga diperlukan. Yang ketujuh ialah peruntukan ruang. Ia bergantung pada tugas yang akan dilakukan dan sama ada ruang itu tersedia semasa pengajaran. Guru boleh menggunakan bukan sahaja bilik darjah tetapi boleh juga menggunakan makmal sekolah, perpustakaan atau kemudahan luaran seperti masjid. Yang ke-8 ialah pemilihan sumber. Ia berdasarkan objektif pembelajaran. Bahan tidak dianggap sumber sehingga ada konteks yang berguna untuk penggunaannya. Guru mesti mempertimbangkan sama ada sumber yang ada dapat digunapakai untuk memenuhi objektif pembelajaran. Model ini juga menunjukkan bahawa guru harus mencari sumber dari yang ada daripada mengembangkan sumber baru. Yang ke-9 ialah penilaian prestasi. Difokuskan pada pengukuran prestasi pelajar dan sikap pelajar terhadap kandungan. Dengan kata lain, guru mesti menentukan keberkesanan dan kecekapan arahan. Dalam hal ini, guru boleh mengukur keberkesanan terhadap pembelajaran yang telah disampaikan kepada pelajar melalui pelbagai aktiviti. Yang ke-10 ialah analisis maklum balas. Dalam analisis maklum balas, penyemakan formatif dilakukan untuk menyelesaikan prosesnya. Pada ketika ini, guru akan memberitahu pelajar mengenai prestasi mereka. Prestasi mereka dapat diukur setelah guru mengadakan ujian atau kuis. Saya akan membentangkan kelebihan dan kekurangan model ini. Kelebihan model ini, Gerlich dan Ellie merupakan orang yang telah memperkenalkan pra-ujian. Jadi dalam model ini kelebihannya ada pra-ujian. Kelebihan yang kedua ialah model ini mengajar guru atau mendedahkan guru untuk menetapkan strategi pengajaran. Dalam strategi pengajaran, guru boleh terus meletakkan atau menamakan kandungan dan objektif yang perlu ataupun yang akan diajar oleh pelajar. Yang ketiga ialah kelebihan model ini sesuai digunakan dalam pelbagai peringkat, termasuklah peringkat universiti, kerana setiap pensyarahnya mempunyai misi dan visi tertentu yang ingin mereka capai dalam pembelajaran mereka. Kekurangan Gerlich-Ellie model ialah yang pertama, prosedur perancangan pembelajarannya terlalu panjang. Seperti yang telah saya bincangkan tadi, terdapat 10 komponennya. Yang kedua, guru tidak berkesempatan mengenal perangai pelajar kerana guru akan terkejar-kejar dengan apa yang telah dirancangkan. Yang ketiga ialah guru menjadi terkejar-kejar dengan aktiviti pembelajaran yang telah dirancang. Seterusnya saya akan membentangkan kenapa model ini dan bila model ini diperlukan dalam pendidikan. Model Gerlich-Ellie diperlukan oleh guru sebelum memulakan sesuatu pengajaran, sebab ia menjadi garis panduan kepada guru untuk menyediakan rancangan pembelajaran yang sempurna. Pendapat saya mengenai minimalist presentation design. Ia merupakan satu pendekatan pembentangan yang menuntut pembentang mengumpul maklumat sebanyak mungkin di dalam minda. Bukannya semua
ingin dipaparkan pada slide. Pembentang perlu lebih banyak mewujudkan eye contact dengan audiens berbanding melihat ataupun membaca points yang dipaparkan di slide. Jadi, minimalist presentation design dapat melatih pelajar terutamanya untuk lebih yakin dengan ilmu yang telah mereka ada untuk disampaikan kepada khalayak. Kesimpulannya, Girlich Ellie Model menyediakan kemudahan kepada guru untuk membuat rancangan pengajaran. Guru dapat menyediakan satu rangka khusus kepada pelajar. Pelajar juga tahu dan jelas mengenai topik yang perlu dipelajari. Sekian, terima kasih dari saya.